Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat walafiat di rumah. Okey, jadi murid-murid, kita sekarang ni berada dalam fasa PKP. Okey, kita kena duduk di rumah untuk mengekang penularan virus COVID-19. Jadi kita tak boleh pergi sekolah. Okey. Jadi Ustaz harap murid-murid di rumah membuat ulang kaji pelajaran. Okey, jangan tinggalkan buku, sentiasa baca buku supaya tak lupalah apa yang telah diajar sebelum ini. Okey. Jadi sedar tak sedar, dah sebulan lebih kita PKP. Hari ini hari Selasa, dia di penghujung bulan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. InsyaAllah pada hari Jumaat. Jadi hari ini kita cuba untuk ulang kaji tajuk bahagian ibadah, ibadah puasa. Semoga semoga ulang kaji kita memberikan manfaat kepada murid-murid sekalian. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mula. Baiklah. Apa yang anda akan pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita nak memahami apakah pengertian ibadah puasa. Yang kedua, kita nak mengetahui apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita nak mengetahui apakah dalil nakli di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan ibadah puasa ini. Yang keempat, kita nak mempelajari apakah syarat-syarat wajib puasa. Dan yang terakhir, yang kelima, kita nak mempelajari apakah syarat-syarat sah puasa. Sebagai rujukan lanjut, murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 6 muka surat 115. Pengertian puasa. Ibadah puasa bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ada beberapa perkara yang murid-murid perlu berikan perhatian untuk memahami pengertian ini. Yang pertama, menahan diri. Jadi menahan diri ini bermaksud kita menegah dan melarang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Yang kedua, tempoh waktu berpuasa. Tempoh waktu berpuasa ini bermula daripada terbitnya fajar, atau dengan lebih mudahnya untuk faham, masuknya waktu solat subuh hingga terbenam matahari, iaitu masuknya waktu solat maghrib. Dan yang ketiga adalah niat. Tidak ada niat, maka tidak sahlah puasa. Dan yang keempat adalah syarat-syarat tertentu, yang mana kita akan bahas selepas ini. Apakah hukum puasa Ramadan? Ini, hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib ke atas umat Islam bagi yang cukup syarat. Ini bermaksud jika ada umat Islam yang cukup syarat untuk berpuasa tetapi tidak berpuasa, maka baginya dia telah berdosa dan wajib untuk menggantikan puasa tersebut. Dalil naqli di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut tentang ibadah puasa
adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kira-kira bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Murid-murid, perintah Allah supaya kita berpuasa di bulan Ramadan adalah supaya kita memperoleh ketakwaan. Jika kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghayati ibadah puasa, maka kita akan sentiasa ingat dengan Allah. Kita berusaha untuk melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah takwa, murid-murid. Seterusnya kita akan sentuh tentang syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 4 perkara. Pertama adalah Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Dan yang terakhir, keempat, mampu berpuasa. Apa yang dimaksudkan dengan syarat yang pertama? Islam. Mudah kita faham, puasa di bulan Ramadan ini hanya diwajibkan ke atas orang-orang Islam. Jadi orang-orang bukan Islam tidak wajib berpuasa. Syarat wajib yang kedua adalah berakal. Jadi orang yang berakal, mampu berfikir, tidak ada masalah mental, ada penyakit gila, mereka ini wajib berpuasa. Jadi sebaliknya kita faham bahawa orang-orang yang gila, ada orang-orang yang sakit mental, tak wajib berpuasa. Syarat yang ketiga adalah baligh. Baligh ini bermaksud puasa di bulan Ramadan wajib ke atas orang-orang yang sudah akil baligh. Apa itu akil baligh? Akil baligh untuk lelaki, mereka yang sudah mengalami ihtilam ataupun sudah bermimpi basah sewaktu tidur. Manakala perempuan pula, mereka yang sudah datang haid. Jadi syarat yang keempat, mampu berpuasa. Jadi puasa tidak wajib ke atas orang yang terlalu tua ataupun yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ini yang dikatakan tidak mampu berpuasa. Seterusnya kita nak sentuh pula tentang syarat-syarat sah puasa. Jadi murid-murid, syarat-syarat sah puasa ini ada 4. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Jadi huraian. Syarat yang pertama, Islam. Sama seperti syarat wajib puasa tadi. Jadi kalau orang yang bukan Islam berpuasa, maka puasa dia tidak sah. Itu syarat yang pertama, kena Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini bermaksud boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi untuk mudah kita faham,
Mumayyiz ini kanak-kanak. Okay. Ada kanak-kanak ni terbahagi kepada dua. Ada kanak-kanak yang masih kecil, yang masih tak boleh bezakan dengan antara yang baik dengan buruk. Okay. Dan juga ada kanak-kanak yang sudah besar sedikit, yang sudah mumayyiz, yang boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi puasa mereka yang belum lagi mumayyiz ini adalah tidak sah. Jadi kena mumayyiz dulu, okey, barulah puasa itu dikira sebagai sah. Okey. Dan yang ketiga, syarat sahnya yang ketiga adalah berakal. Sama seperti syarat wajib berpuasa tadi, okey. Orang yang tidak berakal, disebabkan oleh penyakit, sakit mental kah, dia tidak wajib berpuasa. Dan dalam bahagian sah ni pula, orang yang tidak berakal ni tidak sah puasanya. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey, ini untuk orang-orang perempuan. Jika pada waktu berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, okey, perempuan yang datang haid, mengalami nifas dan wiladah, maka puasa mereka tidak sah. Okay. Itu syarat-syarat sah puasa. Okey murid-murid, yang terakhir kita nak sentuh tentang persoalan. Okey. Apa hukum, okey, macam mana kanak-kanak yang belum baligh ni berpuasa? Okey, selalu timbul persoalan. Okay, bila kita dah rujuk balik tentang syarat-syarat wajib puasa tadi, syarat-syarat sah puasa tadi. Okey, ada kanak-kanak, ada murid-murid yang dulu tanya dengan ustaz, kami belum baligh ustaz. Okey, apa guna kami puasa? Okey. Jadi murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah, okey, puasa kanak-kanak yang belum baligh, okey, tetapi sudah berakal dan mumayyiz adalah sah dan mendapat pahala, insya-Allah. Jangan risau, okey. Berusahalah dengan tekun, okey, untuk berpuasa kerana pahalanya sangat besar. Okey murid-murid, alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana memberikan perhatian, memberikan tumpuan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk video yang seterusnya, ustaz akan sambung balik perkara-perkara yang belum selesai, okey, berkaitan dengan ibadah puasa ini. Okey, jadi teruskan berada di rumah, jaga kesihatan, makan makanan yang sihat dan bergembira. Okey. Jadi itu saja daripada ustaz. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.